Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Anwar bersuara. Siapa bakal tumbang dalam kabinet? Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa untuk kita ketahui. Akhirnya, Anwar bersuara. Isyarat diberikan. Rasuah, sabotaj dan hianat bakal dihukum dari dalam. Tapi persoalannya, siapa yang bakal tumbang dalam kabinet? Ikuti terus ulasan ini supaya Anda ketahui dan kita sama-sama ulas siapa yang bakal tumbang dalam kabinet ini. Anwar tak akan bertolak ansur lagi. Baru-baru ini Perdana Menteri Anwar dengan nada tegas berkata, "Saya akan buat kerja saya dengan atau tanpa sokongan." Dalam konteks ini jelas mesejnya. Tiada lagi kompromi daripada Anwar terhadap menteri atau pihak dalam kerajaan yang tidak sehaluan dengan reformasi. Anwar sedang memberi isyarat jelas bahawa pembersihan sedang berjalan bukan hanya terhadap pembangkang, tapi juga orang-orang dalam kerajaan sendiri. Saudara-saudara sekalian, inilah langkah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Kekuatan kerajaan sebenar yang berani dan lantang. Ada satu kabar angin bertiup kencang. Beberapa nama dalam kabinet kini tidak aktif, tidak efektif dan ada yang disyaki terlibat rasuah. Rafizi sudah letak jawatan. Nik Nazmi ikut serta. Ini bukan kebetulan, tapi permulaan kepada rombakan dalaman. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa saya nak perkenalkan kepada Anda, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit dan tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah atau imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan, kita jadi sembuh daripada semua jenis penyakit. Kita kena penyakit kena imun badan yang lemah. Contoh banyak penyakit yang disebabkan imun badan yang lemah seperti kanser, 3 serangkai, tinggi darah, kolesterol, sakit lutut, gout, macam-macam lah. Sakit dada, sakit macam-macam. Hampir semua penyakit yang ada disebabkan oleh daya imun badan yang lemah. Dan dengan peningkatan daya imun badan yang kuat, kita akan melawan penyakit daripada dalam. Jadi, siapa yang berminat untuk mendapatkan terapi imun ini, dapatkan melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama, jangan sampai sudah terlambat baru Anda mencarinya. Satu dunia sedang menggunakan terapi imun ini untuk memulihkan badan kini yang semakin lemah. Saudara, kabar angin juga menyatakan bahawa kabinet kini, beberapa nama dalam kabinet kini yang tidak aktif, tidak efektif dan ada yang disyaki terlibat rasuah bakal disingkir. Rafizi sudah letak jawatan. Nik Nazmi pun sudah letak jawatan. Ini bukan kebetulan, tapi permulaan kepada rombakan dalaman. Antara nama yang sedang hangat dipersoalkan ialah menteri yang jarang turun padang, menteri yang dilihat terlalu rapat dengan elit lama, menteri yang ditolak akar umbi sendiri. Kesan kepada perpaduan kabinet perpaduan. Anwar sedang memimpin kerajaan campuran antara PH, BN dan GPS. Tapi bukan semua dalam gabungan ini sehaluan. Apabila Anwar mula menekan soal integriti dan ketelusan, ada pihak yang rasa panas punggung. Kesan terbesarnya mungkin akan berlaku. Mini reshuffle kabinet, penyingkiran menteri berprestasi lemah, dan pelantikan tokoh-tokoh profesional sebagai teknokrat. Strategi politik atau inikah survival negara? Ada yang berkata ini strategi Anwar dalam kuatkan cengkaman, tapi ramai juga yang percaya Anwar sedang buat keputusan sukar demi negara. Rakyat letih dengan janji kosong. Rakyat mahu tindakan tegas terhadap rasuah. Pemimpin yang bekerja bukan sekadar berdrama. Ekonomi yang kembali bangkit. Jadi, tindakan Anwar ini bukan soal politik semata, tapi ujian sebenar Malaysia Madani.
Siapa yang Anda rasa bakal tersingkir? Menteri mana yang Anda rasa tidak layak? Tidak layak lagi duduk dalam kabinet? Sila tinggalkan komen Anda dalam video ini. Jika kamu suka dengan isu ini, sila tekan butang subscribe dan share video ini. Kalau Anda setuju Malaysia perlukan pemimpin yang bersih, tegas dan berani. Malaysia Madani bermula dengan keberanian. Adakah ini langkah berani Anwar atau permulaan kepada perpecahan baru? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan Anda di Nazilin Unity Channel. Hari ini saya nak umumkan pada Anda semua. Ini maklumat terkini yang kita terima. Tarik PRN Sabah bubar pada tarik bila. Saya akan kongsi kepada Anda semua. Tapi sebelum itu kita mulakan dulu. Pemanasan dulu lah kan. Macam tu. PRN Sabah akan dijangka diadakan mengikut maklumat yang kita terima ini. Dapatan maklumat ini, siasatan ini, PRN Sabah akan diadakan beberapa lama, tidak lama lagi. Memandangkan beberapa faktor. Pertama, kerana kes skandal rasuah Sabah sudah diumumkan oleh SPRM, mungkin ada 2 atau 3 adun Sabah yang akan didakwa di mahkamah. Jadi ini pun salah satu indikator kenapa PRN Sabah perlu dipercepatkan. Selain daripada itu, ada juga yang kata bahawa tempoh matang untuk adun Sabah dibubarkan sudah hampir menjelang. Ditambah pula yang lebih menarik lagi ialah ditambah pula dengan keadaan politik Sabah yang sekarang ini makin panas. Jangan-jangan kalau lebih lama lagi akan menjadikan lebih banyak isu akan dibongkar. Jadi lebih baik dipercepatkan. Jadi saya nak beritahu kepada Anda sekarang. Haji G telah memberikan bayangan. Tarik PRN Sabah adalah selepas Perhimpunan Agung Gagasan Rakyat. Sekarang ini di mana-mana kalau orang Sabah tahu bahawa sedang berlaku himpunan ataupun mesyuarat Perhimpunan Agung Gagasan Rakyat di mana-mana. Di mana-mana bendera Gagasan Rakyat bertebaran. Jadi, sudah mulai boleh dijangka bilakah tarik tersebut. Jadi mungkin ada yang menjangkakan bulan Ogos ini. Saya kata, tidak mustahil pilihan Raya Sabah akan diadakan seawal bulan Ogos ini. Awal bulan 8 akan ada pilihan Raya Negeri Sabah. Jadi kalau itu berlaku, ini satu berita yang baik. Kita dapat memilih pemimpin yang baru, kita dapat memilih kerajaan yang baru. Sebelum itu saya nak kongsikan dengan Anda semua. Ini Transfer Factor for Life, bukan ubat tapi terapi imun badan yang boleh meningkatkan imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Secara umumnya atau ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah, kita kena penyakit karena imun badan kita yang jadi bodoh. Dan secara ringkasnya, banyak penyakit menjadi dalam badan kita atau sukar untuk disembuhkan karena imun badan kita jadi lemah. Banyak jenis penyakit, antaranya kanser, antaranya 3 serangkai, macam-macam lagi lah. Kalau Anda pernah dengar penyakit-penyakit, itu semua mungkin diawali oleh lemahnya daya imun badan kita. Jadi siapa yang mahu mendapatkan produk yang hebat ini, sila hubungi nombor yang tertera. Cepat, jangan tangguh-tangguh, nanti sudah menjadi lebih teruk, susah nak sembuhkan lagi. Oke, jadi hari ini Haji G memberikan bayangan. Dun Sabah bubar selepas Perhimpunan Agung Gagasan Rakyat. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G Noor, memberi bayangan bahawa Dewan Undangan Negeri Dun Sabah akan dibubarkan selepas Perhimpunan Agung Parti Gagasan Rakyat Sabah yang dijadualkan pada akhir Julai ini. Bagaimanapun, Presiden Gagasan Rakyat itu berkata, tiada tarikh ditetapkan setakat ini untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri. Meskipun timbul spekulasi ia akan dilakukan pada penghujung Julai atau awal Ogos. Belum lagi, kata beliau, kita mesyuarat dulu Perhimpunan Agung pada hujung bulan Julai. Katanya, ketika ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan tahunan, Gagasan Rakyat
bahagian Sulaman di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada Ahad. Beliau yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS berkata demikian ketika diminta mengulas kemungkinan Dewan Undangan Negeri dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri ke-17. Sementara itu, Hajiji berkata persidangan kali ini penting kerana ia diadakan menjelang PRN 17 dan menyeru semua ahli agar bersatu hati. Jadi, ingatan dan nasihat saya kepada ahli gagasan rakyat dan GRS supaya bersatu hati, kata beliau. Rapatkan barisan, kuatkan jentera rakyat parti untuk kita menghadapi pilihan raya yang tidak berapa lama lagi, kata beliau lagi. Kita mesti pandai menilai apa fitnah dan pembohongan serta apa yang dibuat kerajaan. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan fitnah dan pembohongan yang dibawa pembangkang, kata Hajiji. Biarlah pembangkang melakukan fitnah, tapi kita ahli gagasan rakyat mesti berdiri bersama-sama rakan kita dalam GRS Plus, khususnya di Sulaman, katanya. Beliau turut menyentuh mengenai kedudukan GRS pada PRI 17, khususnya berkaitan rakan kerjasama bagi menghadapi pilihan raya itu. Ramai yang tanya, saya macam mana keadaan, siapa kawan kita, di mana kita bertanding. Walaupun belum ada keputusan muktamad, karena saya akan berbincang dengan komponen GRS, tapi sekarang kita lebih selesa seperti dalam kerajaan sekarang, yaitu GRS Pakatan Harapan Plus. Inilah sentimen rakyat di bawah sekarang. Rakyat kita mahukan ini sekarang. Banyak parti lain cakap takbur, cakap besar di luar, tapi saya bawa ini dalam GRS. Saya tidak buat keputusan berseorangan. Ini prinsip saya. Biarlah ia dibuat oleh majlis tertinggi. GRS kemana arah kita pada pilihan raya akan datang, katanya. Mengenai kerusi Dewan Undangan Negeri Sulaman yang disendangnya sejak 1990, beliau yakin kerusi itu akan terus dipertahankan di bawah GRS pada PRN 17. Dalam masa sama, beliau turut menyatakan harapan agar 3 kerusi lain di bawah Parlimen Tuaran, yaitu Dun Pantai, Dalit, Tamparuli, dan Kiulu kekal dipertahankan oleh GRS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.